Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat sekalian? Dan insyaAllah kali ini dalam video channel Abang Relax, kita akan berkongsi beberapa perkara lah. Saya akan berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian tentang beberapa perkara. Hari ini saya nak kongsi dengan saudara-saudara sekalian tentang wabak COVID-19 ini. Dan sudah tentu dalam wabak pandemik ini, saya nasihatkan kepada sahabat-sahabat sekalian untuk kita patuh pada SOP, jangan tak pakai face mask, jaga jarak, kalau tak perlu keluar, jangan bersesak-sesak, jangan berhimpun tak tentu arah, kan? Yang itulah. Okey, dan bila kita sebut tentang wabak COVID-19 ini, saya ada satu orang sahabat yang begitu sesuai untuk saya bawa masuk sebenarnya. Setiap hari saya akan bawa masuk yang begitu sesuai untuk kita berbincang tentang bagaimana dia menangani wabak COVID-19 ini. Dan sahabat saya yang saya maksudkan ini ialah Encik Muhammad Faiz. Dan beliau ni tinggal di Pangsapuri, di salah satu Pangsapuri di Petaling Jaya. Dan untuk sedia maklum, kan, di Pangsapuri ini memang tak dapat kita nafikan, memang banyak penduduk-penduduk di Pangsapuri yang terkena wabak COVID-19 ini. Jadi untuk itu saya ingin menjemput sahabat saya, Encik Muhammad Nur Faiz bin Rahmat, ataupun lebih dikenali sebagai Abang Bob. Sekarang ni, ya Abang Bob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan di antara dua abang. Abang Bob dan Abang Relax lah. Encik Faiz kita ni. Encik Faiz ni saya selalu panggil dia Bob je. Okey, Bob. Ya. Dalam rancangan, dalam channel Abang Relax ni aku panggil kau masuk ni sebab kita nak berkongsi dengan semua penonton-penonton dalam yang menonton rancangan Abang Relax ni. Dan tak lain tak bukan sekarang ni ialah wabak COVID-19 ini. Dan kau sendiri sebagai orang yang tinggal di salah sebuah Pangsapuri di Petaling Jaya, dan kau juga adalah orang yang menyandang jawatan sebagai pengurusi Pangsapuri, yang mana jawatan itu tidak dicabar lagi setakat ini. Dan masih lagi kekal dipegang oleh Abang Bob. Dan macam ni. Okey, Bob. Ya. Short dia, nak pergi lebih ringkas lagi. Macam mana keadaan penduduk-penduduk di Pangsapuri kau? Okey, baik. Sebenarnya saya tak ada skrip lah. Dia tak ada persediaan. Tak payah skrip, kau cakap je. Saya pun baru balik daripada kita bantu sahabat-sahabat yang kena COVID ni, untuk kita hantar ke Sungai Buloh, untuk kita hantar ke CAC. Kita bukan hantar, tapi kita tolong frontliner untuk uruskan penduduk di sini untuk pergi. Jadi apa yang saya nak kongsikan adalah hari ni di setiap tempat tak akan sama. Rumah landednya lain cara, rumah flatnya lain cara, rumah kampungnya lain cara. Tapi bagi saya lah setakat ni yang paling mencabar sebab kita terlalu hampir orang-orang flat. Pasal rumah kita ni dekat sangat. Lepas tu kita duduk dalam kapasiti yang padat. Jadi benda pertama yang kita kena ada, yang saya boleh kongsikan adalah kerjasama dan tanggungjawab bersama semua pihak. Tak kisah daripada apa latar belakang sekalipun. So hari ni apa yang saya boleh cakap, semua orang pun faham benda ni adalah benda baru dalam chapter baru dalam kehidupan kita. Benda baru. Jadi benda baru ni kita tak ada pengalaman. Jadi bila tak ada pengalaman, kita ni apa yang ada kita cepat-cepat tiru. Yang baik kita jadikan panduan lah. So apa yang kita orang buat dekat sini, ada beberapa perkara yang
bagi saya macam produk jugalah. Macam produk. Yang pertamanya, kita menguruskan keluarga-keluarga yang kena COVID. Yang keduanya, kita membuat sanitasi secara Okey Bob, sebelum pergi lebih jauh, mungkin pendengar kita atau penonton kita ni nak tahu dekat Pangsapuri kau tu Bob, berapa pintu yang ada? Berapa biji rumah ada? Okey, sekarang ni dekat Pangsapuri Enggang ni kita ada 6 blok. 6 blok. A sampai F. A sampai F. Satu blok ada lebih kurang 240 pintu. 240 pintu. Jadi boleh kalilah 240 kali 6 lah. Jadi banyak rumah lah ada kat situ. Yeah, okey. Mula-mula COVID ni menyerang Pangsapuri Enggang ni. Berapa banyak keluarga yang terkesan ataupun terkena dengan wabak COVID-19 ni? Pada permulaannya, kalau kita ikutkan daripada PKP 1.0, Enggang masih selamat. Enggang, saya biasa bahasakan tempat saya ni Enggang lah. Okay. Enggang ni masih selamat lagi. Masih memang boleh katakan zero jangkitan, tak ada. Baik, Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Okay. Dia naik 2.0, baru kita nampak ada 1 atau 2 keluarga. Masa tu masing-masing tak ada pengalaman. Masing-masing tak ada pengalaman, kita berbincang pun secara ringkas saja dan kita bagikan kepada pihak yang berkenaan untuk uruskan. Yang paling mencabar adalah ketika 3.0 punya. Okey, 3.0 ya. Katalah macam Bob pengurusi blok A, ya. Pengurusi KRTA. Okey. Kalau diambil pada KRTA tu, dalam 240 biji rumah, berapa keluarga yang terkesan dengan ataupun dihinggapi penyakit COVID-19 ini? Setakat ni kalau kita kira kurang lebih dalam 8 keluarga. 8 keluarga. Itu pun ada yang dah pulih, ada yang baru kena, ada yang masih kuarantin, begitulah. Okey Bob, sebagai pengerusi KRTA Pangsapuri Enggang, Pangsapuri A ni, apa yang kau buat untuk mengatasi masalah COVID-19 ni supaya tak merebak di Pangsapuri kau tu, tak merebak? Okey, yang pertamanya saya bersyukur, saya sangat bersyukur saya punya tim. Saya punya tim yang tough. KRTA ni saya tak nak membandingkan mana-mana, tapi bagi saya selaku pengerusi, saya dah 3 penggal, bermaknanya dah 6 tahun. Saya dah ada satu tim yang sangat kuat, yang memang bagi kerjasama 100%. Jadi bermula daripada tim ni lah kita rangka bagaimana untuk kita salurkan setiap benda-benda penting yang disampaikan oleh kerajaan untuk kita salurkan kepada penduduk. Itu yang nombor 1. Okey. Nombor 1 tu dulu. Kita kena sampaikan SOP kerajaan, sebab kebanyakannya orang flat ni dia kadang kerja, dia orang tak berapa perasan sangat benda-benda macam ni. Jadi kita lah kena wujudkan tim dalam tim WhatsApp. Bagi saya benda yang paling penting setakat ni adalah WhatsApp. Sebab dalam WhatsApp ni saja, kalau kat blok saya ni dia ada 2 tim besar. Satu grup niaga, satu memang KRT punya. Jadi 2 grup ni saya kena sentiasa update apa saja berkenaan COVID. Daripada sekecil-kecil benda sehinggalah penduduk tu sendiri kena dan dibawa ke hospital atau tempat kuarantin, kita akan maklumkan benda ni kepada penduduk supaya penduduk ni alert dan tahu apa yang sedang berlaku sekarang ni. Kebanyakan